Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita masih lagi dalam kitab Tatmim Al-Faidah dari kitab Munyatul Musalli. Iaitulah tentang kelebihan ataupun ada-ada siasah al-muluk. Ada-ada pemerintahan. Nak jadi pemerintah ni, yang pertama sekali adat dia mesti orang itu adil. Kalau raja zalim, rusaklah negara dia. Dan adalah Al-Iskandar. Iskandar ni orang bijak, orang pemimpin yang baik. Berkata ia, Iskandar kata kepada nasihat. Hai hamba Allah, bahawasanya Tuhan kamu Allah yang tiada Tuhan hanya ia, telah menolongkan Nuh alaihi salam kemudian daripada beberapa masa. Iskandar kayak dia, Allah Ta'ala tolong Nabi Nuh alaihi salam selepas daripada beberapa masa. Berapa lama Nabi Nuh alaihi salam ni berdakwah pada kaum dia? Berapa lama? Alfasanatin khamsina aman. 1000 tahun kurang 50. Berapa ya? 950 tahun dia dakwah kau dia. Tak ramai hak masuk. Hak terima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi walau macam mana pun dia akhirnya dia berdoa, Allah Taala tolong Nabi Nuh alaihi salam. Terima doa. Dan yang menurunkan hujan akan minuman kamu tatkala berhadap kamu kepadanya. Allah Taala ni Maha berkuasa. Bila kita berkandak kepada air nak minum, nak makan, nak tumbuh-tumbuhan, Allah Ta'ala waktu hujan. Dan kepadanya tempat kembali tatkala kekeruhan. Ini masalah ni, nasihat-nasihat ni, tapi dalam masalah akidah. Tempat kita kembali kepada Allah waktu kita keruh. Keruh gapol situ. Kekeruhan dalam masalah gapol. Bila air keruh, kau gapol dia? Maknanya bila kekeruhan mana kita dalam kesusahan. Bila kita susah, kita kembali kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kembali kepada Tok Bomo, kembali kepada orang-orang ini, tidak. Kembali kepada Allah SWT. Yang pertama sekali kita tengok apa yang kita ni Allah Ta'ala timpa bala bencana. Mungkin Tuhan nak hapuskan dosa-dosa kita. Kalau tidak nak hapus dosa, dia nak angkat darjat kita. Kalau tak ada dosa. Itu dia panggil ujian Allah SWT. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di sebalik apa yang Allah Ta'ala buat pada seorang hamba. Demi Allah, tiada sampai akan aku bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan sesuatu, melainkan aku kasih akan dia. Dia kata tak siapa ke pengetahuan aku ni, gapa dia hak Tuhan saya, melainkan aku akan buat benda tu. Ini nasihat kepada kita. Bila kita tahu setiap perkara yang Allah Ta'ala kasih, sama ada dari segi perbuatan, tutur kata, sikap pegangan kita, mesti kita buat. Nak suruh kita ni masuk di kalangan orang yang disayangi, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo kita tahu, Tuhan tak suka, Tuhan benci, Tuhan larang, tinggal. Dan aku kerjakan dia hingga sampai kepada ajal. Ada tak? Ajalku tu ada. Dalam kitab lama ada ajalku. Kau tak ada? Ada tu? Ajalku ke ajag apa? Dalam kitab lama tu. Ajak lu, beki. Lam sebelum kaf. Ajalku. Boleh. Betul kita. Lama klik nak baca tadi. Ajak lu. Mana pulanya? Ajalku. Alif, jin, lam. Baru marikah. Betul dah kita? Ya dah. Salah ke? Salah ke? Betul. Ya betul dah. Jumpa awal tempat salah. Bukan semua kita. Kita hak lama tu.
Dan tiada sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, malaikat aku benci akan dia. Apa kata ni? Kata Zulkarnain. Dan aku jauh akan dia hingga sampai kepada ajalku. Baik juga. Ajalku di sini pun kita lama tu, dia tukar juga. Bagi kita ni kena penting. Kalau tidak, kita jadi baca salah wana. Dan sebenarnya telah dikhabarkan aku bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih ia akan adil pada hamba-Nya. Aku dengar juga dapat daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala ni suka sayang kasih kepada orang yang adil pada hamba-Nya. Pemimpin yang adil kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benci ia akan zalim. Setengah akan setengahnya. Zalim setengah akan setengah. Maknanya zalim sebahagian manusia pada manusia yang lain. Zalim ni tak nanti dia pergi napa kita. Zalim ni gapo saja kita buat tak orang tak betul, itu mana zalim. Kita tahu orang nak buat benda-benda sedangkan benda tu boleh buat, itu mana kita tidak adil. Kita bagi benda tak sama rata yang sepatutnya begini, bagi gini, itu mana tidak adil. Itu mana zalim tu, bukan kata zalim ni nanti pemimpin ni buat zalim. Kita sama kita, kalau kita buat satu perkara yang tidak betul, itu mana zalim. Maka binasalah bagi orang yang zalim daripada engkau dan kerahku. Maknanya binasa dan kerah. Maknanya kerah tu akhir waktu bala hukumnya lah ke atas orang tersebut. Dan barang siapa yang adil daripada orang yang aku besarkan, siapa-siapa dia berlaku adil, kata di Iskandar, dia memimpin, maka hendaklah ia duduk bertelekan dalam majlisku betapa hendaknya. Duduklah dalam mana dia duduk dalam majlis aku ni. Duduk sela, duduk menyandar, boleh berlaku. Mana orang ni bebas, pasal dia adil. Dan diceritanya atasku apa yang dia kehendaknya. Dia nak gapo rakyat aku. Diceritanya mana beritahu kepada aku apa yang dia nak, cerita-cerita. Maka tiada aku salahi akan ceritanya, saya tidak akan tolak permohonan dia. Bermula Allah Subhanahu Wa Taala yang membalaskan akan tiap-tiap seorang akan perbuatannya. Tuhan Allah SWT akan balas perbuatan setiap orang itu, Allah akan balas. Siapa nasihat daripada siapa ni? Daripada Iskandar. Lepas pada ni kita akan jumpa nama kita. Syekh kita ni, Allah Irham Syekh Daud, dia ambil mana cerita ni? Sebahagian daripada cerita ni, kita jumpa dalam kitab Arab, yang kita akan sebut lepas ni, nama dia Sirajul Muluk. Dia sebut nama ni. Bila kita cari Sirajul Muluk, banyak riwayat-riwayat yang akan mari bahawa ni, mari daripada kitab tu, kitab Arab. Tapi ada sebahagiannya tak ada, bukan dalam kitab tu. Maknanya, dia guna banyak kitab, bukan sebuah kitab. Rujukan dia. Hak ni dia riwayat. Sirajul Muluk memang dia bagi tahu, dia kita cari dalam kitab tu, ada. Hak rujuk apa ni, kata naqalat, nukulan apa ni, yang dia buat dalam. Dan kata Walid ni nama dia Al-Walid Ibn Hisham. Al-Walid Ibn Hisham, dia kata apa? Bahawasanya binasa rakyat sama dengan binasa wali. Punah rakyat ni dengan sebab punah siapa? Wali, punah pemerintah. Punah rakyat ni dengan sebab punah pemimpin. Pemimpin tak punah, rakyat punah dah. Kalau pemimpin punah pula, rakyat dia lagi punah. Lepas ni akan mari cerita. Dan baik mereka itu dengan baik wali. Pasal itulah bila kita nak cari orang yang memimpin kita, kita kena cari orang yang baik, orang yang berjauh-jauh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, seolah-olah kita nak munah kita sendiri. Kita nak munah kita sendiri bila kita tak pemimpin, orang yang tidak takut pada Allah, orang yang tidak takwa kepada Allah. Dan kata Wahab Ibn Munabbih. Wahab Ibn Munabbih ni terkenal dengan nama Wahab Ibn Munabbih bin Kamil Al-Yamani. Asal daripada negeri Yaman. Dia ni meninggal pada tahun 100 dan beberapa tahun. Mana 100? Mana bawah pada 10. Maknanya lepas pada 100 tahun, mungkin 109 lah bawah itulah. Mana 100 tahun umur dia. Dan pada bukan umur, pada tahun 100 lebih. Mana dia ni termasuk dalam tabi'in. Gapo dia Wahab bin Munabbih kata gapo?
Apabila mencita-cita wali itu apa wali? Bukan wali ni hak kita mengenal wali, hak kata sebesar wali itu tidak. Wali ni maknanya pemimpin. Wali maknanya apa? Pemimpin. Tidak kita nak nikah nak cari wali. Wali itu masalah apa gapo? Pasal orang ni bertanggungjawab kepada anak perempuan yang nak dikahwinkan. Itu mana wali? Pasal itulah orang mukmin, siapa dia wali dia? Yang menjaga dia siapa dia? Allah. Allah waliyul ladzina amanu. Allah waliyul ladzina. Wal ladzina kafaru baca ayat. Auliya'uhumut taghut. Orang kafir, wali dia nya siapa dia? Taghut. Taghut ni apa dia? Taghut ni syaitan. Taghut ni syaitan. Maksud dari taghut. Taghut ni juga pemimpin-pemimpin yang tidak mahu tunduk kepada hukum Allah. Ini dipanggil taghut. Taghut juga orang yang membenarkan dia ni disembah oleh orang. Itu makna taghut. Taghut itu makna banyak. Taghut itu makna orang melampau, orang something, orang jahat, itu makna taghut. Mana wali? Pemimpin. Apabila mencita-cita wali, yakni raja-raja. Dulu dia kenal bila sebut pemimpin ni raja ya. Lo ni orang banyaklah jenis istilah dia nya. Orang panggil presiden, menteri, perdana menteri lah, berapa jenis. Wali lah. Bercita-cita pemimpin ni dengan zalim atau dikerjakannya dengan dia. Dia bercita-cita nak zalim pada rakyat. Pilih rakyat susah, sekali lagi. Pilih rakyat susah, buat lagi benda-benda yang menyusahkan rakyat. Atau dikerjakan dia, memang dia buat semua zalim ke rakyat. Dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala kekurangan pada ahli mamlakahnya. Jadi kata Wahab, siapa dia pemimpin nak ngenak ke rakyat, Allah Ta'ala akan masuk kekurangan dalam rakyat dia. Sama ada kekurangan sini, bilangnya kurang, ataupun kekurangan dengan makna tidak banyak benda-benda. Susahnya masuk. Dan pada pekannya, mana dalam bandar pun kurang. Tok majunya, orang panggil kalau maju kedai pun, berkat tak ada. Pergi beli dekat sopik-sopik barang penuh-penuh beli. Kalau ada kedai orang Islam ni, lekeh tak boleh masuk. Pergi cari kedai orang tidak Islam, masuk. Jadi payah, jadi kita nak mikir pun tak kena. Dan kurang pada tanamannya. Ahli mamlakahnya. Mamlakahnya tu ada dalam kitab lama. Mamlakah itu tulis apa? Mimi lehoka. Salah tu. Mimi lam kap ha. Tukar. Mamlakahnya. Kitab lama tu silap setok biasalah. Tapi asal tu kita kena ngaji. Kalau kita ngaji ni, pakai baca story dia jadi pelik. Jadi pelik. Tu pun ada satu cerita. Ada satu cerita, orang itu baca dalam kitab. Dia kata apabila kamu nak waktu mayat dalam jenazah, adalah kamu yusawi al-labin. Lam bonung. La bonung tu, boleh baca laban, boleh baca labin. Dia pergi baca, bagi atas. Yusawi al-laban. Laban makna apa? Susu. Dia pun bila nak buat mayat lagi, ambil susu, boleh sebelum dia, kecuah. Kemudian ni habis kubur. Ini bila mengaji, tak ikut, tak ada guru, tak pakai baca pahal diri. Hak betulnya al-labin. Lam, gua baris bawah. Makna apa labin? Makna apa labin? Labin itu makna batu jokok, dia lapik bawah. Jauh dekat perbezaan. Laban dengan labin. Dia baca lagi tak, perasaan alir dia. Jangan jumpa kitab tu kak. Jadi dalam kitab tu kata, kena lagi betul lah, labin. Labin tu maknanya betul lah. Batu-batu yang melapik itu. Barulah letak mayat situ, tidak ada lekah. Dia pergi baca lagi tak, betul laban. Laban susu. Tak apa dia tu. Belum bermayat ni, kita pergi cuah sabel diri dulu. Perah susu, kita cuah sabel diri. Itu cerita orang mengaji, baca sendiri, tak tanya orang. Ini bahaya. Begitu ini pun. Mamlakahnya. Pandai baik-baik. Dan pada pekannya dan tanamannya. Mana hilang lagi. Jadi kurang belakang.
Kalau nampak maju model pun berkat tak ada. Dia beli 2-3 sopik klik mari. Habis gitu ya. Tak rasa kenyal mana. Dan pada siapa dia boleh baca ni? Alif ba apa tu? Apa dia? Abangnya ku ya abang dia kawan. Apa dia? Pada pekannya dan tanamannya dan pada dalam kitab, salah satu daripada kitabnya, kata seorang muhakkik kitab Musalli ni, nama dia Syah Haji Wan Muhammad Saghir, meninggal dia rahimahullah taala. Dalam kitab dia tahqiq kitab Musalli ni, dia kata apa? Tertulis dalam manuskrip Munyatul Musalli lengkap dengan tanda barisnya, di barisnya alif baris atas, ba baris bawah, abingnya. Kata di Syekh Wan Muhammad Saghir rahimahullah, belum diketahui artinya dalam bahasa sekarang. Tak tahu makna apa. Kata di Abu Anas hafizahullah taala, Abu Anas kata dia jumpa dalam kitab Arab hak tempat Syekh Daud ni Rajab, nama dia kitab Sirajul Muluk. Dia kata apa? Kata Wahab Ibnu Munabbih ni, adkhalallahu an-nafsa fi ahli mamlakatihi fil aswaqi waz-zar'i wad-dara'. Ya. Tulis apa abing tu? Ad-dara'. Dara' ni makna apa? Dalam kamus Marbawi kata ad-dara' tu maknanya abing susu. Bahasa kita moden ni labu susu. Mana susu pun kering, tak berkat. Apabila pemimpin tu zalim, maknanya makannya pun tidak banyak. Tanda apa? Abing tak jumpa cari. Muhakkik dia. Syekh Wan Muhammad Saghir rahimahullah taala kata tak jumpa cari dalam bahasa Melayu sehingga sekarang. Alhamdulillah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jumpa kita dalam kitab asal dia Arab, dalam kitab Sirajul Muluk, dia kata ad-dara'. Dara' kan labu susu. Labu susu tu pun kering juga. Sebab pemimpin zalim, susu pun tak banyak tu. Tanda molek. Tak jumpa cari tu kalau main-main. Abing ni maknanya abing susunya. Dalam kaum Marbawi ada ad-dara' dikata abing susu. Maknanya labu susu dia pun tak banyak air susu. Ni ilmu ni apa? Bukan senang nak jumpa. Betul? Dan ni muhakkik kata apa ni? Tak jumpa cari pala ni. Dan pada tiada sesuatu jadi kurang belakang. Abingnya dia terjemah gitu. Tak tahu dalam kaum Marbawi tu ad-dara' dia ad-dara' dia terjemah abing, bukan abing susu gitu. Abing susu. Ad-dara'. Alhamdulillah. Dan apabila mencita-cita dengan kebajikan dan adil, bila pemimpin ni bercita-cita nak buat kebajikan, dia nak buat kebajikan kepada rakyat dia. Tapi kadang-kadang bajet tak cukup, bijis tak cukup, buat sekadar yang mampu, walaupun orang menyanyi umpamanya, atau digemarkannya, ataupun dia ni menggalakkan rakyat ni supaya buat kebajikan. Kita pakat buat kebaikan. Masuk berkat pada ahli mamlakahnya. Allah Ta'ala bagi berkat ke dalam rakyat dia. Ahli mamlakahnya. Betul tak? Ahli mamlakahnya tu maknanya rakyat dia tu, penduduk di bawah kerajaan dia tu berkat, yakni akan segala tempat kerajaannya pada segala yang tersebut itu. Semua tempat tu berkat berlaku. Orang Kedah pun berasa selesa, jualnya selesa, berasa orang panggil boleh cari makan molek. Tanah-tanah pun subur. Dan barak abing pun gemuk molek. Boleh saya buat susu. Tahu dalam mana abing tu tak? Dan kata setengah ahli tawarikh. Kata setengah ahli at-tawarikh. Ahli tawarikh ni ahli sejarah. Itu mana ahli tawarikh. Tulis. Kitab ini diambil dalam kitab Siraj Al-Muluk. Yang ditulis oleh At-Turtushi. Seorang ulama. Pani kita cerita nama dia insyaAllah.
Dan kata setengah ahli tawarikh, sebahagian ahli sejarah, dia tulis dalam kitab mereka, bahawa Malik berbaris. Kalau ada min langkah berbaris dulu. Malikun daripada muluk. Malik daripada muluk. Mana seorang raja daripada raja-raja pemimpin, bahawasanya satu raja. Daripada raja-raja tadi, keluar ia berjalan dalam memlakahnya. Dalam tanah jajah dia. Di dalam negeri pemerintah dia. Hal keadaannya menyembunyikan diri. Raja ni jalan dalam keadaan sembunyi diri. Bunyi. Tak. Nusuk. Tak pakai mahkota, tak pakai apa. Jalan dengan senyap-senyap gitu ya. Maka turun ia atas seorang laki-laki. Ada baginya satu lembu perahan. Dia jumpa seorang laki-laki. Jaga perah susu lembu dia. Sekali perah umpama 30 lembu yang lain. Berkat dia. Maknanya abang dia ni sekali pecek boleh banyak seberdi ni macam lembu lain 30 ekor. Faham boleh? Takjub raja itu. Berbaris. Takjub maknanya ajaib raja ni. Tengok lembu ni. Bisa lembu ni. Lembu ajaib ni. Mana boleh? Dia seekor macam 30 ekor lain. Takjub raja bagi yang demikian itu dan mengkhabar-khabarkan pada dirinya dengan mengambilkan dia. Dia pun duk payah dari diri dia, aku nak rapah lembu. Engkau dia raja. Lah ni tak boleh rapah lagi sebab orang tak kenal dia raja. Dia kelik depan ni, atas polis mari ambil. Maka datang ia pada pagi-pagi. Pagi esok pergi pula. Maka diperah baginya setengah daripada barang yang memerah hari yang dahulunya. Bila dia mari esok kan, susu tak lebih banyak, lebih sikit je. Tengah mari. Apa dia tu mari banyak hari ni sikit. Maka berkata raja. Raja pun tanya tu lembu ni, apa lembu mu ni? Tak cukup makan ke mana ni hari ni tak banyak susu ni. Apa hal perahannya pada hari yang dahulu? Mari dulu tu nampak banyak susu pasal apa hari ni sikit. Adakah kamu peliharakan bukan tempatnya yang dahulu? Buat tanya dia ni. Cek tu. Boleh jadi kamu mungkin lepas lembu ni di padai lain, tak banyak rupuk kamunya. Kurang susu dia. Kata tuai dia tiada. Tak ada. Tepat dulu lagu itulah dia makannya. Dan tetapi aku sangka bahawasanya raja kami mencinta ia dengan zalim, maka jadi kurang labannya. Berbaris labannya. Dia kata aku duk rasa raja aku ni ada nak buat benda zalim ni. Pasal tu susu tak tobik hari ni. Dia tak tahu lagi raja depan dia dah tu. Kawan je tak pakai jenis pun. Kalau tahu raja dia kata dulu lagi tak royak dah. Pasal tu kita ni kalau kita tak kenal tu, tak kenal ya kita nak komen dia tu, kita boleh kata depan dia. Sudah-sudah tu dia dah dia kata. Jadi tak dia komplain. Oleh kerana raja kami ni nak cita-cita nak ambil, nak rapah lembu aku, nak buat zalim, jadi kuranglah susu aku hari ni. Laban, berbaris. Lebon bagi latar. Jangan jadi macam hotel lepas tadi. Orang royak pergi betul patah tu, dia pergi tuah susu dari kubur. Jadi penyakit lain pula tu. Penyakit orang panggil baca sendiri, tak isi. Maka kerana bahawasanya raja, apabila zalim atau cita-cita dengan dia, hilang berkat. Nya saruf pula ke kawan ni. Raja ni kalau zalim hilang berkat. Bila hilang berkat, rakyat pun susah. Makannya jadi kurang semua sekali. Maka taubatlah raja itu. Raja pun taubat. Dan berjanji dia pada hatinya akan Tuhannya bahawa tiada ia mengambil akan dia. Raja pun taubatlah. Aku tak saya ambil lembu hari ni. Biarlah. Kalau aku ambil mungkin klik siapa rumah, tak ada siapa-siapa rumah. Mak aku lembu tu. Pakai tak minum susu lah dia. Maka pergi ia pada pagi-pagi. Maka diperahnya seperti adatnya. Pagi esok pergi pun. Betul dia niat ni. Tidak nak mari ambil dah ni. Nak mari tengok. Pergi pula esok. Kembali semula. Abing dia punya susu tadi. Betul balik. Dia panggil ambing susu. Dalam kitab-kitabnya kata ambing. Ambing. Tengok dalam kitab Qamus Al-Marbawi itu ada ambing susu.
Dan setengah daripadanya pada bumi Maghrib. Di negara Maghribi. Sekali ini orang panggil Morocco. Bahawasanya Sultan mendengar khabar. Kita ni, nak tu bik molek ni, kita Muslim. Royak memimpin ni, cerita-cerita orang zalim, apa jadi? Sultan di Maghrib ni dia dengar khabar bahawasanya seorang perempuan ada baginya kebun. Ada padanya tebu yang sangat manis. Kalau sana ni jumpa lembu, kalau ni nak jumpa tebu manis. Bahawasanya tiada satu batang daripadanya dapat perahan satu qadah. Qadah tu apa dia? Makuk. Baris qadah maknanya satu makuk, satu bekas. Itu mana qadah. Maka mencita-cita Sultan atas mengambilkan dia. Supaya cita lembu juga ni. Kemudian maka datang ia akan dia. Dan ditanyai akan dia daripada demikian itu. Dia pun mari. Jumpa makcik sana ni. Dia tanya betul ke tak? Tebu makcik ni sebatai boleh banyak ni air orang duk royak. Maka katanya bahkan. Makcik tu kata, ya. Betul sungguh. Tebu saya ni memang banyak air. Maka diperahnya satu batang, maka tiada sampai setengah batang yang dahulu. Dia kata terah perah hari. Makcik tu terah perah tebu sana ni. Tok sapa tinggal sikit, tok sapa setengah batang supaya dulu tok sapa. Apa ni dia? Apa dia kata tok sapa ni? Apa jadi pula ni? Maka berkata Sultan bagi perempuan itu. Dia pun tanya makcik ni. Di mana yang dikatakan orang bergiam-giam? Mana orang cara di seluruh kapur ni, dia royak tebu makcik ni, banyak air ni, apa air sikit ni? Kau beritahu pelesu dia panggil. Maka berkata perempuan itu seperti yang barang yang sampai akan daku khabarnya. Barang yang sampai akan dikau khabarnya. Makcik pun royak. Betul. Hak tu yang dengar tu, memang sungguh tebu saya ni baik. Melainkan bahawa adalah Sultan sertanya telah mencita atas mengambil angkat dia, maka terangkat berkat daripadanya. Dia kata saya rasa, oleh kerana tu raja nak ambil tebu saya, nak rapah tebu saya ni, berkat dia hilang, air pun kurang. Penuh pulak raja sekali ni. Maka taubat Sultan pada ketika itu dan menjanji ia akan Tuhannya pada dirinya, bahawa tiada mengambil ia akan dia daripadanya, selama-lamanya dan ikhlaskan niatnya. Dia pun tersilah. Kemudian maka menyuruh perah pula. Dia pun betul niat dia tak ambil tebu hari ni. Dia pun rayak masjid tu. Perah semula. Perah semula. Di perahnya satu batang, maka datang memenuh qadahnya. Sudah perah tu, mari-mari supah tadi juga. Supah asli dah. Penuh mula bekas dia. Dia terbetul sungguh mati. Aku niat nak mari ambil sana tu, cabut habis segala tebu orang. Dan hikayat daripada Sayyidi Abu Bakar At-Tartushi. Baris nama dia. Tartushi. Tartushi ni orang Maghribi. Nama apa dia ni? Abu Bakar At-Tartushi nama dia Muhammad Ibnul Walid Ibnu Muhammad. Dikenali dengan nama At-Tartushi. Gelariannya Abu Bakar. Dilahir sekitar tahun 451 Hijrah. 451 Hijrah ni maknanya kelahiran dia ni lebih kurang dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bahkan tua dia sikit. Imam Al-Ghazali mati tahun 505, dia mati tahun 520 Hijrah. Lebih kurang zaman Imam Al-Ghazali, At-Tartushi. At-Tartushi ni seorang ulama masyhur dari ulama Maghribi, Maroko, mazhab dia Maliki. Yang dia ni salah satu kitab dia masyhurnya iaitulah pada kitab Siraj Al-Muluk. Yang kitab Syekh Daud rahimahullah taala ambil cerita-cerita sebahagian daripada cerita dalam Tasmim Al-Faidah ni daripada kitab ni Siraj Al-Muluk. Tapi nak royak lagi At-Tartushi ni banyak kitab dia. Di antara kitab dia yang masyhur lagi iaitulah satu kitab nama dia Al-Hawadits wal Bidah. Al-Hawadits wal Bidah maknanya perkara-perkara berlaku dan perkara-perkara bid'ah yang direka-reka oleh orang dalam masalah agama. Jadi At-Tartushi ni seorang ulama yang menentang bid'ah. Kalau kita ada tebar, tengok kita ambil ni. Kitab kita ada kitab dia ada. Ada di dalam maktabah kita, alhamdulillah.
Dia kumpul benda-benda yang bid'ah, yang kau-kau yang dibawa masuk dalam agama. Tahu dia ni. Dia ni dalam kurung, akhir kurung keempat, awal kurung kelima. Bukan kata benda baru. Dan Syekh Daud rahimahullah ta'ala, tidak kondem Tartusi. Tidak kata, tak boleh ambil kitab daripada Tartusi ni. Dia ni hendak lawan kau benda-benda khurafat, benda-benda, apa pasal ni? Bid'ah dan sebagainya. Tak timbul masalah, gelaran-gelaran kawan-kawan tak ada. Pasal dia boleh nakal daripada Tartusi ni, sedangkan Tartusi tulis sebuah kitab tentang engkaran dia kepada perbuatan-perbuatan bid'ah yang dimasukkan dalam agama. Inilah pada kita. Jadi kitab dia ni, kitab Sirajul Muluk ni, sebuah kitab yang masyhur. Nama kitabnya Sirajul Muluk wal Khulafa wa Minhajul Wulah wal Umara wa Akhbarul Anbiya alaihi wassalam wa Akhbar Mulukil Arab wal Ajam wa Tadbiril Mamalik wad Duwal. Kitab dia ni Sirajul Muluk cara kau jarah-jarah pemerintahan dulu. Kitab ini telah disebar pada tahun 1289, dicetak kali pertamanya oleh orang kemudian ni. Dan dianya telah diterjemah ke bahasa Hispania, bahasa Spanyol awal lagi, lepas tu disebar ke bahasa Madrid dan sebagainya. Orang putih ni ambil kitab Siyasatul Muluk ni, terjemah ke dalam bahasa dia, nak belajar lagu mana sistem pemerintahan dalam Islam. Kitanya baru perasan 2-3 hari ni ya, Sirajul Muluk ni betapa pentingnya tentang ilmu pemerintahan Islam. Kita orang putih ni di Hispania, di Spanyol, di Madrid ambil kitab ni sebagai rujukan kepada pemerintahan dia. Kita orang-orang Islam ni dia ambil komando ni panggil. Ambil orang putih tu buat rujukan kepada pemerintahan kita. Bertukar ke tak bertukar? Ni orang panggil terbalik kain tu. Orang putih belajar daripada orang Islam ni pergi duduk kain orang putih buat mari. Pelik ke tak pelik? Tak pelik dah. Tak pelik. Maknanya apabila kita sudah tidak ada izzah, tidak ada kemuliaan diri kita, maka kita akan jadi lemah. Nak ayatnya betapa penting kitab Sirajul Muluk tadi. Orang putih mari ambil ilmu, kita pergi ambil budaya dia wakili. Tukarlah tu orang tak. Sekarang ni kita kenal ada siapa dia, Abu Bakar At-Tartusi. Walaupun Tartusi ni menentang bid'ah, tapi Syekh Daud rahimahullah ta'ala, dia tidak ada masalah bagi dia. Dia ambil pandangan At-Tartusi dalam bidang pemerintahan Islam. Dia tak setalib pada. Itu pandangan dia dalam masalah-masalah tersebut. Itu pandangan kita. Maknanya ulama-ulama itu dibelapai dada dalam masalah khilaf dan sebagainya. Tidak nak modal bala. Itu. Katanya, kata At-Tartusi ini telah cerita. Apa dia mana cerita tu? Cerita. Tak kita istilah lama-lama ni, cerita dia panggil. Akan daku setengah daripada syuyukh maknanya orang tua. Daripada orang yang dahulu-dahulu. Bahawasanya adalah di Mesir pada negeri Sa'idi. Sa'idi ini ada satu tempat di Mesir. Ada satu batai taman berbuah ia 10 irdab. Buah baris, irdab. Irdabah ni gapo dia? Cara mana enggak irdabah ni? Gapo dia benda? Irdabah ni satu irdab bersama dengan 24 kata. Satu irdab bersama dengan sukatannya 24 kata. 24 kata ni bersama dengan 150 kilogram. Tulis molek tu, bukannya senang nak jumpa benda-benda gini. Irdabah tu bersama dengan 240 kata. Bukan 240, 24 kata. 24 kata bersama dengan 150 kilogram. Sumber dia ni ambil daripada kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Maknanya sepokok tamar dia ada 10 irdabah. Satu irdab 24 kata. Kali 10 maknanya sepokok tamar tu boleh 240 kata. Buah. Dan tiada ada pada demikian zaman itu satu pohon tamar berbuah setengah demikian itu. Tak ada pokok lain serupa dengan pokok atau ayah di Sa'idi ini. Maka dirampas akan dia sultan. Sultan zalim masa itu apa? Maka tiada berbuah satu biji pada demikian tahu itu. Ambil muka dia. Bila sultan ni rampas pokok ni, sebutir pun tak buah. Baru ni 240 berapa? 40 kata.
Ni sebutir pun tak ada. Kes zalim sekarang. Oh ya. Dan demikian lagi katanya, aku lihat pada Iskandariah pada satu gabut. Satu gabut aja baca molek. Ba lam qaf. Gabut dia. Gabut dia lagi tak ada. Ba lam qaf. Gabut dia ba lam qaf. Bagi berat nak jumpa cari payah belakang. Satu kawasan. Betul lah satu kawasan. Tapi gabut dia belok. Satu belok. Belok ni bahasa orang putih, jangan ingat. Dalam kita jauh ni tak ada bahasa orang putih ni. Dia orang kata belok. Lon ni baru jumpa beloknya. Mula mana ada belok? Orang kita kecak orang putih zaman dulu Belok bila ni. Dalam kitab lamanya, kitab Nuskah Miriah, tabuk batu di Mekah tu, bukan belok, dia tulis dengan ta di satu teluk. Laut di laut. Tidak kawasan teluk orang panggil laut ni. Baru betul. Tukar hak bor tu bagi atas teluk. Satu teluk di laut. Di teluk ni apa dia? Mengambil tiap-tiap yang berkehendak ikan padanya. Siapa dia nak makan ikan, dia ambil situ juga ambil. Maka adalah ikan tu bergelegak air sebab kebanyakannya. Di teluk ni air duduk tembus pasal apa? Ikan duduk lepas itu. Dan adalah kanak-kanak mengambil dengan kainnya juga. Ambil kain hola lagi. Pukak naik. Tak payah beli ikan. Kemudian ditahan oleh wali memerintahnya tempat itu. Pemimpin di kawasan ini zalim, dia kata tak boleh ambil dah ikan sini. Dia blok kawasan ini pasal nak ambil dia ikan, nak jual. Dan menegahkan ia akan manusia daripada mengambil daripadanya. Tak boleh ambil dah ikan ni. Maka hilanglah ikan itu daripada tempatnya hingga tiada hampir didapatnya seekor hingga sekarang. Ikan pun lari kelik ke laut, tak ada seekor habuk. Saja belakang. Tak ni rakyat suka, kapur ni suka nak makan ikan pergi sahut gitu. Budak-budak pergi gutik ambil igak ikan main-main. Bila raja dia zalim rapah kawasan teluk ni, apa jadi? Ikan pun kelik ke laut, tak ada seekor habuk. Inilah segala perkara yang memberi bekas dan melalui oleh rahsia segala raja dan citanya yang tersembunyi dalam mereka itu kepada rakyatnya. Jika baik, jadi baik mamlakahnya. Mamlakahnya baik. Mana kerajaan dia mamlakah. Dan jika jahat, maka jahat pada segala mamlakahnya. Kalau raja pemimpin jahat, mamlakah dia, negara dia pun akan jadi punah. Cerita ahli tarikh. Ahli-ahli sejarah sudah tulis waktu cerita ni apa dia kata dalam kitab mereka adalah segala manusia apabila berpagi-pagi pada zaman hajat. Waktu zaman hajat mereka pagi-pagi ni orang duduk buat kedai kopi ke apa dia? Duduk buat kedai kopi ke buat mana? Duduk kecek mana? Bertanya mereka itu siapa-siapa kena bunuh semalam. Hajat ni dia ganas mereka dia. Jadi pagi esok orang duduk main, orang mana kena bunuh semalam? Duk tanya hak tu. Kau kita ni kak, kalau kelih berita kak, duk kelih orang berita Palestin ke Iraq, berapa ramai kena bunuh hari ni. Gitu. Ramai hajat orang duk kecek bat. Dan siapa orang lain kena solar mana kena pala, kena kata. Dan siapa orang yang kena pukul dan seumpamanya. Duk kecek masalah, raja zalim buat nyusah rakyat, siapa dia kena mati, kena solar, kena kata dan sebagainya. Dan ada pada zaman wali, mari zaman wali jadi pemerintah pula, suka ia kepada kebun dan rumah. Wali ni masa jenis beri buat rumah dengan buat kebun. Maka adalah segala manusia pada zamannya bertanya-tanya mereka itu pada pagi. Daripada kerja rumah, siapa yang buat kebun? Siapa dia yang buat kebun baru hari ni? Dan siapa yang memilih sungai, dan siapa yang bertanam kayu. Maknanya, setiap masa tu bila raja lagu ni, rakyat dia pun berbicara gitu. Dan adalah pada zaman Sulaiman anak Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, adalah ia sukakan makan makanan dan berkahwin. Kerja dia menikah ya. Dan adalah segala manusia berkhabar-khabar pada makanan yang indah-indah, yang baik-baik. Orang yang pun duk cakap nak makan sedap. Restoran mana sedap? Cakap nak buka kedai. Nak cari restoran. Dan memahalkan isi kahwin. Pasal pemimpin dia suka bini, jadi orang yang pun isi kahwin mahal. Muka ramai orang pakai nak bini belakang. Dan harga-harga sahaya. Tengok dalam kitab lama tu dia tulis di harga buedal tu. Di harga tu buedal.
harga-harga saya. Maknanya harga hamba pun jadi mahal. Dan meramaikan, membanyakkan, mana meramaikan tempat kedudukan mereka itu. Mana rumah banyak, tempat duduk banyak. Dengan berkhabar-khabar akannya demikian itu. Bila duduk mana duduk buat, ni lah duduk bicaranya. Duduk bicara cara nak bini, cara nak cari hamba, cara nak kebul luah. Dan setakala pada zaman Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang adil, khalifah yang adil. Setengah orang kata Umar bin Abdul Aziz ini boleh dianggap sebagai khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Lepas daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz ini boleh dimasukkan dalam khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Kerana terlalu adil pemerintahan dia. Mari zaman dia mereka adalah segala manusia bertanya-tanya mereka itu, berapa engkau hafal Quran? Berapa juz dia mau hafal Quran? Tu yang kerja duk tanya. Dan engkau hafal wirid tiap-tiap malam, banyak mana wirid baca tiap-tiap malam? Orang duk cara kau wirid, cara kau ibadat. Pasal Umar bin Abdul Aziz ni, gapo dia? Seorang pemimpin yang adil. Dan berapa sekian hafal kitab, dan berapa hari yang baca Quran, dan berapa puasa 14 bulan, dan berapa ini demikian itu. Jadi orang duk kecek ni, pasal itulah ulama-ulama ahli siasat dia kata annas ala dini mulukihim. Annas ana dini mulukihim. Orang itu manusia tu naklah ikut dia ni akan duduk akan ikut pegangan atau agama pemimpin mereka. Kalau pemimpin dia lagu tu lah. Rakyat kebanyakan rakyatnya akan jadi gitu. Kalau pemimpin dia baik, warak, rakyat dia akan jadi gitu. Jadi kalau pemimpin baik, rakyat tu ramah baik. Kalau pemimpin tak baik, rakyatnya ramah atau tak baik. Jadi itulah dulu kita bercakap itu